Eh? Aha. Tengok berlaku dah itu kan. Benda terjadi. Soalan bunyi begini. Seorang tu berlaku wati akan tua. Yalah. Seorang tu wati tua tapi dengan jalan syubhat. Tu. Dengan jalan syubhat. Syubhat apa tu? Syubhat fa'il. Syubhat fa'il lah maksudnya. Dia syubhat dia pecah banyak pula. Syubhat hukum. Ni syubhat fa'il. Ada syubhat maf'ul. Tu. Masalah dia dok kata ko ahli dia. Tapi kena ke mertua. Tu dia. Dah. Kena ke mertua. Jadi dia panggil wati dengan syubhat ini tidak disifatkan dengan haram. Dan juga tidak disifatkan dengan halal. Sebab al-halalu bayyinun. Perkara yang halal nyata. Mana? Iaitu berlaku suami isteri dengan ataupun sahaya dengan sahaya perempuan dengan tuan mengulu. Tu hak halal. Lepas tu hak wal haramu bayyinun. Hak haram pun nyata. Zina. Ni bukan zina. Syubhat. Masalah wa bainahuma wa bainahuma umuru mustabihat. Takdir katakanlah diri wati itu tidak disifat dengan haram. Kerana bukan zina. Tak disifatkan dengan halal. Bukan dalam nikah kahwin nikah tak sah dengan tok tua. Kan? Saya sebahak. Katakanlah kalau nyegi mengandung lekat perut. Maka anak tu dibasarkan kepada anak si muati itu. Anak tu dibinkan kepadanya. Anak sebahak dinisbahkan nasab kepadanya. Kemudian bagaimana dengan isteri dia tu? Situ tempat anaknya. Bila sebahak dengan mertua, orang panggil kata apa dia tu? Jadi seolah kata ni ibu menepati ibu. Kalau tak menepati isteri dia orang kata beripun dengan orang menatu, beripun dengan anak dua beranak tak boleh. Nak hipun dua beranak tak boleh. Dah tu kan? Bila ni disebabkan jadi bila kau pakai jadi isteri hak ni jadi anak tiri. Ni anak tiri. Tu je panggil tak boleh nak beripun. Tu panggil kata jadi terpasah nikah. Sebab tu. Tu ada asal gitu. Sampai tu kalau mengandung yang jadi bahasa tu pasal yang nak bahasa nak nisbah nasab dia salah satu pada tiga. Wa imma dengan wati sebahak. Wa imma dengan wati nikah yang sahih. Wa imma dengan pakai sahaya. Dia satu dari tiga. Terpasah dia panggil jadi terpasah. Nyanyi juga nak kan dah. Tu dia. Kalau zina tak ada terpasah apa. Tak ada terpasah apa kalau zina. Dia tulisnya segoda manakah ditaklif hukum bagi budak. Apa tu dia tulis apa bahasa Sia ni? Kerana budak ini nanti segoda manakah ditaklif hukum bagi budak dia tulis. Budak apa ni? Cuba baca bahasa Sia dia tulis tu. Tak apa nak jelas. Autistik. Bodoh-bodoh gitu. Tu. Autistik panggil. Autistik. Dia tulis lagu tu. Kerana budak ini bercakap tiada nyata huruf. Tak apa lagi betul cakap tak nyata. Siapa hak bisu? Alif kecak terus hak bisu. Itu kan. Ada hal situ. Dia begini. Ya asal kita mengaji makna taklif dulu. Ada yang tanya ni, suka ada mana di taklif? Apa makna taklif? Ya Allah Ta'ala kata, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
kallafa yukallifu taklif. Apa makna taklif? Dua ulama memberi takrif, di antaranya satu, talabu ma fihi kulfatun. Itu makna taklif, tuntukkan barang yang ada padanya keberatan. Itu panggil taklif. Satu beri arti ilzam. Ilzamu ma fihi kulfatun. Memaksakan barang yang ada padanya keberatan. Baik. Jadi bina atas dua takrif tu, bila berlaku atas kata ilzam makna paksa. Maka hukum taklifi hak kena paksa dua ya. Paksa kok buat. Kalau tak buat janji seksa. Iaitu wajib. Yang kedua, paksa kok tinggal. Kalau tak tinggal, janji seksa. Panggil haram. Dua tu masalah hukum taklif. Ada hak sunat. Hak apa nama? Hak makruh. Tak ada masalah panggil taklif. Cuma panggil taklif. Ada pun takrif kata talabu ma fihi kulfatun, makna taklif itu tuntut barang yang ada padanya keberatan, maka tutup tu dua. Talaban jaziman, tutup sebagai tutup ya putus, kena buat, itu wajib. Tutup juga tapi tak putus, kalau tak buat pun tak ada janji dosa, tu sunat. Yang kedua tuntut tinggal, tutup putus, kalau tak tinggal janji seksa, haram. Tutup juga tapi tak putus. Kalau kacau buat juga pun tak ada seksa. Makruh. Jadi hukum taklif pipa. Wajib, haram, sunat, makruh. Atas takrif yang kedua. Baik. Apabila taklif, nak tutup Tuhan janji dah, dia tak tutup. Dia tak paksa, dia tak tutup. Malaikat illa wus'aha. Malaikat luasnya, malaikat telusnya. Maknanya ada mampu. Maka lagu mana dia nak tutup? Syarat nak masuk dia tutup, satunya kena ada akal. Dia tak ada akal, tak masalah wus'aha. Habis gila tak masalah taklif. Nah, dan ada akal sempurna pun, syaratnya lagi kena sapa umur. Kalau tak sapa umur, syarat tak tutup lagi. Tak paksa lagi atas dia. Sebab kanak-kanak belum balik, tak ada wajib apa atas dia lagi. Tak ada haram apa atas dia lagi. Walaupun dia buat rupa haram apa rupa saja ya. Dia curi barang orang, tak ada haram atas dia. Itu. Baik. Syarat lagi, bila akal ada dah, akal sempurna. Apa nama tu? Umur pun dah sapa. Kemudian tengok pula panca indera-nya sihat tak sihat. Murak panca indera dua. Mata dengan telinga. Yakni pendengar, pelihat. Salah satu. Kalau ada pendengar, masuklah taklif. Walaupun buta. Ada pelihat, walaupun tuli. Kalau kedua-dua sekali, akan molek, siapa umur, tapi buta lagi tuli. Tak masuklah taklif. Sebab dia terkatuk, dua jalan ilmu yang terkatuk. Walaupun boleh bercakap, tapi buta lagi tuli. Sebab itu kalau lahir budak tu, lahir-lahir mai, buta lagi tuli dua sekali. Maka budak ni bukan mukallaf. Kalau buta tuli lepas beranak dah, tengok. Buta tuli bila? Sebelum balik. Ya tak taklif. Dia duk main, rebah, maleng jadi buta mata dia. Tuli dengan telinga dua-dua sekali. Umur 13, tapi belum balik. Maksud belum balik. Lepas tu kak balik dalam keadaan buta lagi tuli. Tak mukallaf sah dia. Dia tak maya puasa pun tak ada salah apa. Sebab dia tertutup jalan ilmu, jalan masuk. Tapi kalau salah satu sihat, walaupun bisu, tapi dia dengar. Ataupun bisu, tapi dia nampak. Boleh isyarat dia. Maka itu masalah taklif. Ada pun saat ni, budak autistik, gitu. Hak ni, dia panggil apa ni? Budak ini bercakap tiada nyata. Tak ada hal masalah cakap tu. Hak tu bak lidah. Tak nyata huruf. Dan juga ibu bapa kena ikut bagi hati dia. Dan tiada boleh halangi kanak-kanak dia tak boleh halang. Ini budak lagu ni. Yang ni budak kurang lah. Faham bila mana dah? Tak ada apa dah. Tak ada dah. Ana dah bila-bila. Tak ada dah. Jadi, tak tahu gitu orang tua kena turut ke apa. Tak itu kan? Hinganya orang. Hingga sikit ada kambing itu maknanya. Mana kalau dah akal dia tu panggil tamyid dia tak ada. Tak ada tamyid dia panggil tu.
Murad dengan akal mana tamyiz. Rupa-rupanya budak tu tak ada tamyiz. Kalau tak ada tamyiz tak masuk dalam taklif lah. Dia panggil autistik. Bahasa autistik. Nama tulis tak cukup depa ni habis tu. Ya, cara putih. Autistik. Tu dia. Ya, mudah-mudahan dia ni tak masuk dalam orang yang sempurna akal. Maknanya tamyiz dia tu tak ada. Tamyiz dia. Gitu. Apakah hukum menanam tanaman dalam tanah kubur sedangkan tanah kubur tu masih lagi luas kosong dan hasilnya dari itu untuk musalla, untuk maslahat kubur itulah. Ni terserah kepada nazir dia tu. Kalau kubur ni kubur wakaf. Jadi gini, bila sebut tanah kawasan kubur, dia kena tilik betul kubur wakaf ke tidak. Ya, ada kadang-kadang tuai tanah tu dia benar orang tanah. Kapur ni kubur tak ada lagi. Orang nak minta beli tak saya jual. Wakaf apa tak saya wakaf. Cuma dia benar dia mau tanah. Tu paling kubur dia dalam milik. Bila dalam milik tak ada tanya lah. Dia nak tanah dalam milik dia. Nah, masalah golik tempat kita. Bila tu tanah kubur, golik dah tu. Nah, goliknya wakaf lah maksudnya gitu. Lepas tu bolehkah kita nak tanah sedangkan luah lagi tempat duk tanah bucunung baru. Ni duk tanah kau ni. Bagaimana? Hak ni terpulang kepada nazir orang hak bercara ke tanah wakaf. Terkadang nazir tu orang hak muwakaf. Ya ada syarat aku menjadikan tanah dua ran ni wakaf untuk wak kubur. Tetapi dengan syarat aku nazir dan anak-anak cucuku hingga ke bawah. Dia syarat nak turut dia. Mana tanah tu jadi wakaf dah lah. Bukan milik dia dah lah. Cuma syaratnya dia nazir. Orang juru bicara belum dia. Kena sudah dia. Kalau tak ada syarat begitu, orang bicara klik pada ketua. Mana tu imam baik ni. Kata kalau di sana masuk di bawah majlis agama. Maka orang itulah berhaknya. Kalau nak buat apa, kena bincang dengan orang tu. Orang tu izin boleh, orang tu tak izin tak boleh lah. Pendeknya sepenuhnya bagi sataran nak ya dah. Itu dah. Nak kira bercara dengan orang belak, orang duk bercara tu lah. Itu. Ni tak ada apa dah. Apakah dia kata hukum orang yang tidak jaga amanah? Tu tak ada nak tanya dah. Hukum jelas dah itu kan. Tak ada tanya dah, tak ada amanah. Tak ada amanah ni apa yang tak ada kepercayaan. Siapa panggil apa amanah? Main cerah tu panjang weh. Main sesat jalan juga. Tu mana orang tak jaga amanah tu. Ya bila main cerah tu, main cerah bahasa kita tak percaya. Apa boleh tak percaya? Sebab dia belok. Sebab amanah ni artinya kalau Arab al-ismah. Al-ismah maknanya terpelera, terkawal hati dia tu betul sangat. Bila betul tu orang semua harap. Bila orang betul semua orang harap. Walaupun duk kelahi tu satu segi tapi aku bak ni aku harap ke dia. Dia orang betul sungguh. Ada. Lawanan amanah iaitu khianah. Jadi ke Melayu khianat. Bila terjemah asal khianat arti belok. Bila orang belok siapa nak harap? Harap terharap kan ni. Orang belok hati tak lagi harap, orang tak harap. Tak ada tanya kau dah. Kalau jadi rasul mustahil sifat dengan khianat. Wajib pada akal khianat itu amanah. Ada pun kita umat wajib pada syarak. Wajib syarak. Ni dia tulis sebagai terakhir lah ni. Tawassul. Dia tulis itu tawassul. Dengan tok nenek yang telah mati. Adakah sama dengan ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini berkata siapa ma na'buhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini perkataan orang musyrikin. Di zaman
Dulu Arab Quraisy tu panggil keturunan dia tu. Puak duduk dalam Mekah tu anak cucu Pirin. Namanya Quraisy. Kata setengah nama gelaran dia tu Quraisy. Anak cucu cicit turun menurun duduk dalam Mekah tu, anak cucu Quraisy tu, puak Quraisy. Arab Quraisy. Hak lebih pada hak lain dah dia tu. Yang Nabi SAW kata, Allah pilih daripada anak cucu Ismail, Allah pilih Kinanah. Daripada anak cucu Kinanah, Allah pilih Quraisy. Daripada anak cucu Quraisy turun mari, Allah pilihnya Hashim. Anak cucu Hashim. Sebab Nabi bakal Hashimin. Quraisy lagi Hashimin. Lepas tu di antara anak cucu Hashim, Allah pilih aku, kata Nabi SAW. Nah. Jadi, itu Arab Quraisy. Lepas tu dia tu tak kala putus ketinggalan kitab, tak ada. Puak Atalia Arab ni tak ada kitab, tak ada Nabi-Nabi. Dia panggil fatrah. Ahlil fatrah. Ketinggalan. Dia panggil kata, tak ada kitab, tak ada Nabi-Nabi. Dia panggil ketinggalan. Bila orang ketinggalan daripada Nabi-Nabi, tinggalan daripada pengajaran, orang panggil jahil. Sebab panggil jahiliyah. Kenapa waktu saja tu? Arab Quraisy bakar dia. Ahlil fatrah, kerana tak ada Nabi lepas pada Ismail tu. Tak sebut Ishaq juga ni. Suk Nabi Isa dah sama. Ini tak ada. Jadi ahlil fatrah. Bila orang ketinggalan, tak ada ajaran didikan jahiliyah. Yang mana tu? Di samping itu mereka sembahkan patung-patung. Musyrikin. Arab Quraisy saja. Arab Quraisy panggil, Arab jahiliyah panggil, musyrikin panggil. Tu dia. Apalagi ahli fatrah panggil. Kemudian mereka syirik sembah lain pada Allah. Sembah patung. Apabila dinasihat supaya sembah hanya Allah. Dia kata, hei, kami bukan sembah semata-mata. Ma na'buduhum. Tidaklah kami sembah. Tidaklah kami ibadat. Hum akan mereka itu klik pada patung yang ada sembah. Tidaklah kami sembah mereka itu illa malaikat liyuqarribuna. Malaikat supaya mendekati oleh mereka itu akan kami kepada Allah. Baik. Anda bertanya, adakah kita bertawassul dengan Tok Nenek sendiri apa? Hatu panggil Tok Nenek. Belaga apa Tok Nenek? Datuk ni kelimah bukan biasa lah. Kalau relak sana, boleh jihad Datuk, jangan besar. Yang ni maknanya Datuk lah ni, Datuk. Kita sini Datuk orang tua. Setengah pakai makna lah. Lepas tu kak, Datuk ni sebenarnya besar, sungguhnya besar. Kena dah ngalak sana diguna Datuk. Oh ni pakai Datuk ni. Pakai besar lah tu. Kita sini pun Datuk ni besar. Cuma tu tak panggil Datuk. Cuma kita kadang-kadang tak pakai Datuk, panggil Datuk kat orang tua. Kita sini dah. Tapi kalau buat dah, Tok saja. Besar ni orang Tok ni orang besar. Tok apa? Tok mana? Tok Nebah. Tok Imeh. Tok Guru. Tok Mengukuh. Jangan main Tok Mengukuh. Oh, tak ada Tok Mengukuh tak makan selerak. Panggil orang beribu-ibu Tok Mengukuh tak pernah matah lah. Jangan Tok Mengukuh ni. Yang orang ada Tok ni jangan main dengan dia. Lepas tu Tok Nenek maksud sini, bapak yang panggil Arab panggil ajdad. Bahasa surat panggil nenek moyang. Puya taya nak kata. Atas nak je. Baik ajdad, dia panggil nenek. Bapak. Macam Nabi SAW bin Abdullah, itu bapak. Abdullah bin Abdul Muttalib, itu nenek. Jadda dia panggil nenek. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kata. Hashim bin Abdul Manah. Bin Qusay bin Kilab tu ajdad, tu nenek dia naik. Patut orang lebih-lebih saja tu. Pak kita ni tawassul. Tawassul adakah dia kata sama dengan ayat ni? Ni ayat ni orang musyrikin. Kita orang apa? Orang Islam. Ini musyrikin. Kami tidak sembahkan patung-patung. Malaikat patung itulah boleh mendekati diri kami kepada Allah. Dia tawassul dengan patung.
Hak dia duk sembah, kita sembah kau. Kita sembah siapa? Kita sembah Allah. Nah, apa tu? Tak kalau orang ni punya barakat. Lain dengan hak nu. Ini punya keberkatan. Apa makna keberkatan? Ziyadatul khairi ilahi. Itu barakat. Maka kita boleh bertawassul. Bertawassul dengan amal ibadat. Bertawassul dengan orang mulia. Bertawassul dengan amal yang soleh. Tu dia boleh. Tu. Lain hak nu orang musyrikin nu. Ni kadang-kadang dia ambil ayat ni kita buat banding situ. Dak banding jangan hak nu hak musyrikin nu. Orang kafir musyrikin sembah lain pada Allah, sembah patung. Patung itulah mendekati dia kepada Allah, dia suka kata. Sebab dia panggil syarik hak dia. Kita dalam ucapan kita apa? La syarikalah. Tu kita dengan wirid lepas maya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam talbiyah kita orang Islam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalak. Labbaik. Tu la syarikalah. Orang jahiliyah dulu ya talbiyah lagu mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarik illa syarikan lak. Tak ada kursi bagi Allah malaikat ada keliling patung ni hak ni kursimu ni. Kursi lain tak ada. Hak ni ada keliling hak ada sembah ni kursi Allah ni. Kita la syarikalah. Tu hanya dua serupa dengan musyrikin jangan. Ni ayat. Ni ayat orang musyrikin. Dia puja. Kita orang Islam. Kita tidak sembah melainkan hanya Allah. Tuhan la syarikalah, tidak ada yang sekutu pada perbuat memberi bekas semua tak. Tu dia.